Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah kita temu lagi dalam kelas mengaji tulis artikel jurnal tahap 2. Kita dah ke siri yang ke-8. Kita ada lagi siri ke-9. Maksud siri yang ke-8 dan siri ke-9 adalah masih di bahagian pengenalan dalam sebuah artikel. Nanti siri yang ke-10 kita akan masuk kepada bab kedua, sama ada kita boleh panggil dia literature review ataupun bab topik seterusnya ataupun konsep. Jadi ada 10 perkongsian artikel untuk kita lihat. Kalau pakcik save file dia, pakcik letak nama sempoi bab pengenalan. Tetapi susah juga nak katakan sempoi subjektif dalam penulisan artikel ni, tapi pakcik rasa ini yang kita boleh start. Good start kita boleh ambil, kita boleh ikut, kita boleh dapat idea. Tu yang penting. Kenapa dua kelas ni, siri ke-8 dan siri ke-9. So 5 contoh hari ini dan 5 lagi contoh untuk siri yang ke-9 nanti. Okey. Tidak perlu pakcik terlalu panjang untuk membincangkan 5 ni. So kita dah ke siri 1 ke siri ke-7. Pakcik rasa dan pakcik harapkan semua orang dah faham dah teknik ni, bagaimana kita memperhalusi paragraf untuk melihat pelbagai jenis artikel. Artikel apa tu isu nombor 2. Yang paling penting adalah kita nak menulis artikel dan bagaimana kita nak menulis. Sebab banyak yang jumpa pakcik personally ataupun WhatsApp di tepi, memang beritahu dia tak tahu nak menulis. Bukan tak tahu lah, minta maaf, susah, sangkut-sangkut nak menulis. Bagian ni nak tulis apa ni? Jadi di situlah tujuan kenapa dia level 2 ni. Okey, nanti dah pergi pada level 2, nanti kita akan pergi lebih kepada teknik penulisan yang aras dia lebih tinggi. So hari ni kita belajar dengan benda yang mudah, bagaimana kita boleh menulis dalam bahagian pengenalan. Terbukti yang pemilihan artikel yang pakcik pilih ni adalah yang telah terbit. Terbit ni di top publisher juga. Okey, kita melibatkan beberapa perkara yang dalam bab 1, tetapi untuk siri yang kat sini kita ambil pilihan. Tapi pilihan tu pilihan tertentu yang pakcik andaikan dia boleh jadi satu ringkasan mudah yang boleh kita ikut. Okey, kita teruskan kelas ngaji kita untuk artikel yang pertama malam ni. Okey. Evaluation, tajuk artikel ni Evaluation of Integration of Sustainable Development in Higher Education in Sweden. Okey. Kita lihat di bahagian pengenalan artikel dia. Dia ada beberapa perenggan, tetapi yang menarik minat pakcik adalah perenggan yang pertama. Dia start the introduction, perenggan pertama ni yang kita nak bedah. Okey. Mungkin menjadi knowledge dan mungkin menjadi satu ilmu baru bagi yang kita nak menulis artikel ni. Okey, pada bab ni, pada perenggan ini, dia sebenarnya dia menuliskan tentang topik dia, kepentingan topik. Dia highlight topik ini, kepentingan ini menjadikan satu agenda institusi. Institusi kat sini adalah higher education. Dia ada tambah satu perkara, mungkin tertanya-tanya, ada yang menanya, boleh tak kita letak act atau akta dalam bab 1 untuk menegaskan bahawa topik ini selari dengan agenda government contohnya. Jadi kita nak sahkan betul dia selari dengan government ataupun polisi, kita boleh letak act contohnya. Okey, ini dibuktikan artikel ni boleh. Jadi kita boleh buat. Jadi kita pun boleh buat benda sama. So macam mana kita nak buat? So ini contoh yang pakcik bagi. Okey. Pakcik baca perenggan ni. The integration of sustainable developments is the activities of higher education institutions has been on the agenda for a long time. So dia dah jadi agenda yang lama dah sebenarnya dekat institusi pendidikan ni berkaitan dengan pembangunan kelestarian, sustainable development. So ada sumber di situ. Since 2006, there has been a section in the Sweden Higher Education Act stating that, so ayat law dia lah. So dia kata dalam Swedish Higher Education Act ada menyatakan, in the course of their operations, higher education institutions shall promote sustainable development to assure the present and future generation a sound and healthy environments, economic and social welfare and justice. Swedish Council for Higher Education 2015. So untuk artikel pertama ni pakcik nak beritahu bahawa
dalam meyakinkan audien kenapa kita menulis ini, kenapa kita pilih topik, kepentingan topik ini, dia selari dengan agenda. Dalam kes ni adalah agenda dengan higher education institutions. Okey, dia buktikan, dia proof ada Act, Swedish Higher Education Acts. Jadi disertakan ini. Okey. Jadi dia mulakan dengan perenggan pertama. Maksudnya tak salah. Tak semestinya kena tulis dalam bab literature, tapi bab 1 juga dibenarkan. Bukan bab 1. Pengenalan dalam artikel dibenarkan. Okey. Kita pergi artikel yang kedua. Kita tak perlu terlalu panjang untuk membahaskan. Pakcik nak tunjukkan bahawa boleh masukkan akta dalam kita punya artikel. Dalam bahagian mana? Bahagian pengenalan pun dah boleh. Kan? Okay, artikel kedua, topik dia adalah Children as Active Citizens and Egypt Primary School. Okay. So kita pergi artikel ni, very simple. Memang pakcik nak, sebab tu tema kita yang 2 siri yang terakhir ni, kita boleh buat dan dengan keadaan yang ringkas dan mudah, yang simple. Okay. Mungkin kalau pakcik cakap sempoi kan, nanti ada yang tak boleh nak terima kan. Jadi kita ambil ringkas mudah. Okey, dia masih lagi di perenggan yang pertama di section pengenalan. Jadi mula-mula di introduction kita tulis. Okey. Yang ni nanti kita ulas. Saya baca dulu perenggan ni. Pendek dia, 3 line. By the 21st century, the world has witnessed radical change with the global as economic crisis, terrorism and new technological advance in a manner that makes citizens long for a future with a more opportunity for democracy to prevail. Okay, jadi perenggan ini, permulaan ayat nak menunjukkan bahawa penulisan bahagian pengenalan artikel ni menggambarkan perkara-perkara semasa. Perkara-perkara melibatkan global, antarabangsa. So dia sebut pasal perlu 21 century ni perlu ke arah yang lebih baik, perlu kena buat radical change. Okay, kena yang berkaitan dengan ekonomi tak menentu, ekonomi krisis, terorisme, new technology. So perenggan ini nak menunjukkan, menggambarkan penulisan pengenalan itu boleh dimulakan dengan perkara-perkara yang semasa dan global. Ini ringkas dia. Jadi tidak ada citation. Ini satu cara bagaimana kita boleh menulis ayat yang pertama untuk perenggan yang pertama bahagian pengenalan adalah berkaitan dengan semasa dan global. Okay, kita pergi artikel yang ketiga. Okay, topik dia, does facility management affect perception of building quality? And does facility management affect perception of building quality? Tanda soal, ada sambungan dengan tajuk dia. A study of cooperative residentials building in Sweden. A study of cooperative residentials buildings in Sweden. Okay, ini adalah research paper. So ambil satu perenggan dia. Perenggan ni agak panjang sikit sebab perenggan ni sebenarnya nak cerita tentang, okey, nak beritahu topik ni topik yang baik sebenarnya. Banyak juga kajian-kajian dalam dan luar negara membincangkan topik ni, tengah in lah. Tetapi dia nak highlight bahawa walaupun topik ini banyak dikaji, tetapi topik yang ingin dia kajikan tadi tu masih lagi baru terhad ataupun ada kelompongan yang besar, certain section tertentu yang tidak dibincangkan oleh kajian-kajian lepas. Nah, kita perenggan ni nak timbulkan atau nak tonjolkan adalah kelompongan ataupun research gap. Okay, panjang sikit pakcik baca ya, tapi pakcik ada tunjukkan dalam perenggan ni 2 kali dia sebut perkataan however. Maksudnya however, maksudnya kalau dia beritahu apa kajian-kajian lepas dah buat, lepas tu dia however. Lepas tu ada kat bawah tu sama juga bla 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 bla, lepas tu dia cakap however. Maksudnya however adalah satu perkataan yang baik sebenarnya dalam penulisan artikel. Tak kisahlah di mana-mana intro ke LR, tetapi kat situ nak menunjukkan bahawa walaupun dah banyak kajian, banyaknya literature knowledge, tetapi ada ruang-ruang tertentu, space, opportunity yang kita boleh mengisi kelompongan itu. Okay, baca ya. Mungkin ada certain ayat yang kita boleh ambil juga dari segi penerangan ni. So dia ada melibatkan ada 5 citation juga, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, macam mana dia cerita ya. Dia start ayat, ini panjang sikit. Tapi tema kat sini adalah kelompongan kajian. Bagi sesiapa yang nak highlight dia bahagian pengenalan dalam sebuah artikel, ini sebagai satu contoh, satu perenggan yang kita boleh highlightkan research gap dan kelompongan. Relatively few research study has investigated the relationship between perceived building quality and property management strategy. Baca ulang balik dah. Relatively few research study have investigated the relationship between perceived building quality and property management strategy. Okay, itu ayat pertama, tak ada citation. So ada dimulakan dengan citation. Ho and Liusman 2016 explore the relationship between
FM dia Facilities Management and Building Quality. Okay, titik 2 titik. However, the main focus was on facilities management, performance and customer satisfaction. Hui et al. 2011 debates building quality indirectly focusing on the relationship between property management, performance and property price. Yao 2014 also indirectly discuss building quality when study owners' engagement in property management and their perceived influence on the management outcome. Ada research, sekarang membincangkan beberapa kajian lepas, ada researchers investigate occupants' opinion in indoor environmental quality as the proxy for building quality. Zaleska Johnson 2014, or discuss a quality measure by defect reported by homeowner. Ada authors ni, Arthur Lowney 2009. However, the FM's facility management dimension was not part of the study. Last kali tu dimension, dia punya final gap tu. However, the facilities management dimension was not part of the studies. Okay, ni the way nak cerita lah. Okay, kita tak boleh just simply contoh dia kan tak ada ujung pangkal, tiba-tiba no study, very limited study. Kita tak boleh dah terus jump to no study. Kita kena cerita dulu dalam topik research yang lepas yang hampir dengan topik kita. Orang ni buat yang tu, orang ni buat ni, orang ni yang tengok secara direct, ada orang tengok secara indirect. Okay, orang ni tengok tu dengan ni. Last sekali baru kita boleh buat kesimpulan bahawa dalam topik ni walaupun dah banyak orang kaji dalam facility management dimension was not part of the study. Jadi bahagian itu yang kelompongan. Okey, kita pergi topik yang keempat. Okey, tajuk dia menarik. Dia mulakan dengan tajuk nak tulis artikel walaupun kita dah lepas perbincangan ini adalah tajuk. So dia mulakan ataupun kita tulis artikel tajuk yang menarik. So bagi saya dengan untuk tahun 2020 ni topik-topik macam ni memang publisher ataupun chief editor memang boleh accept topik-topik macam ni. So tajuk dia Back to the Future. Dia mulakan tajuk dia Back to the Future Challenge of European Tourism of Tomorrow. Jadi kalau tanya saya, ni pakcik, perkataan Back to the Future ni boleh guna ke untuk topik lain? Cuma dia nak gunakan sini Back to the Future Challenge of European Tourism of Tomorrow. Jadi kita pun boleh ubah suai. Kalau tukar topik lain pun kat sini topik dia adalah tourism. So kalau topik lain pun boleh. Okay, yang ni pun research paper. Di sini kita ada jumpa juga. Biasanya kalau dekat Malaysia ni kita biasa dalam bila sebut pengenalan tu, contohnya dalam research background, kita banyak cerita statistik. Cerita statistik adalah menceritakan kedudukan, contohlah statistik kan, angka nombor lah, peratus atau performance. Peratus tahun 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So kita panggil dia statistik. Okey. Tetapi perenggan ni dia ada tambah satu perkara. Bagaimana kalau kita tulis artikel walaupun kita membincangkan di Malaysia, dalam kes ni Euro, dia mesti melibatkan international, keantarabangsaan. Jadi membincangkan statistik keantarabangsaan dan juga dalam bab pengenalan pun kita boleh juga bahagian pengenalan artikel ni bukan plain, bukan teks saja. Kita boleh lampirkan juga rajah atau jadual. Okey, dan bagi artikel ni dia sertakan jadual. Okey, baca-baca kan panjang sikit sebab dia cerita pasal ranking, statistik, keantarabangsaan, kemudian dia attach juga dia punya jadual. Okey, Europe is ranked as the world number 1 destination for international arrivals. Tourism maksud pelancongan. So Europe ni memang duduk di rank nombor 1. 713 million in 2008, over the half the global total, growing by 6 over the past 12 months. Latest indications show that 2019 will see further growth, although a more modest levels. Tourism trade surplus for the European Union's economy, with international tourism receipt exceeds European Union residents spending on international tourists by 27 billion in 2006. So dia ada bracket UNWTO. So UNWTO ni adalah international tourist highlight dia orang lah. The industry represent around 6% of the total European Union export earning, making the 4th largest export
industry. Although the EU, European Union, account for 40% of international tourism arrivals, this only generate 31 of the international tourism. However, visit to EU countries are not equal distribute, with the top 5 accounting for the around half of the total visit, refer in table 1. Okay, perenggan ni sebenarnya dia banyak kita panggil numerical, angka-angka nak tunjukkan ranking, peratus, macam-macam sebut tadi lah, antarabangsa dan statistik. So di penulisan dengan membincangkan kedudukan ranking antarabangsa, dan last sekali pun dia ada highlight pasal however, so dia ada kelumpungan dan juga dilampirkan dalam jadual. So pakcik ada lampirkan juga dalam jadual nak tunjukkan bahawa penulisan bab pengenalan boleh juga kita masukkan jadual di bahagian pengenalan. So dekat sini dia tunjukkanlah top 5 Euro destinations. So in term of arrivals, dan dia juga ada values. So kalau consider pasal arrivals, yang paling tinggi adalah France, nombor 2 Spain, nombor 3 Italy, 4 Germany, nombor 5 United Kingdoms. Okay, tapi kalau go to the value atau billions, yang paling tinggi adalah Spain. So ni top 5 EU destination 2018. So sekarang ni 2020 dengan pandemic COVID-19, so kita tak tahu lagi. Okay, tapi artikel ni nak tunjukkan bahawa masukkan elemen-elemen ranking, statistik, antarabangsa, ada sedikit gap, dan juga adalah mengattachkan juga jadual. Okay, seterusnya kita pergi yang artikel yang terakhir untuk kita bincang malam ni. Kesinambungan daripada jadual tadi tak best juga kalau orang tanya nanti, jadual je rajah boleh? Ini contoh yang nak letakkan rajah. Okey, tajuk dia lah Empowering Lifelong Learnings Through Open University in a Taiwan and University. Berkaitan dengan empowering lifelong learning through Open University in Taiwan and Indonesia. Okey. So artikel ni dia explain dulu, dia penulisan membincangkan topik lah. So dalam kajian ni apa nak buat. Okay, kat sini ada pakcik tulis lah. Okay, dia tulis ni, this study analyse open universities and compare National Open University and UT. UT tu mungkin bahasa Indonesia kita panggil Universitas Terbuka. In terms of good practice and challenge for improvement in empowering lifelong learning, address question on open university policies and strategy in dropout, student portfolio, support service for students with special needs, and online instructional design and strategies that best meet the need for lifelong learners. The framework for the study maybe they illustrate in the figure 1. So dia selepas paragraf ni dia akan illustrate frameworks. And finding of this study, present lesson learns for possible consideration in other open university. So dapatan ini juga boleh digunakan di mana-mana universiti yang mengamalkan open university. Okey, topik ni nak cerita bahawa penulisan dengan membincangkan topik kat sini adalah amalan, cabaran, penambahbaikan, dan juga dia propose ataupun dia illustratekan kerangka kajian juga disertakan. Jadi bukan hanya jadual, ni contoh artikel ni nak menunjukkan bahawa kita mula cerita dululah topik, kepentingan topik. Dari segi dalam kes ni dia cerita tentang amalan, cabaran dan penambahbaikan yang boleh dilaksanakan oleh stakeholders ataupun player-player dalam ataupun di universiti terbuka ini. Kemudian dia sertakan juga kerangka kajian dan dia attach di bawah di figure 1. So adalah figure 1 tu dia tengok gambar lifelong learning. Nanti you tengoklah dekat slide tu. Pakcik tak naklah bincang pasal framework ni, tapi nak tunjukkan bagus juga tengok gambar framework ni supaya jangan takut sangat nak lukis. So lukis tu dia subjektif. You lukis, yang paling penting point yang you nak tunjukkan. So ada gambar tu lifelong learning, ada 3 perkara. Nanti you tengoklah jadual ni. Okay, sorry, rajah ini. Okay, alhamdulillah kita dah bincangkan 5 artikel yang kita boleh belajar bagaimana secara mudah. Okey, pakcik harapkan sangat-sangat selepas dah habis level tu ni tak adalah soalan yang akan tanya macam mana nak tulis bahagian pengenalan dalam artikel. Bukan 1, bukan 2, bukan 3 keseluruhan bab pengenalan ni kita akan cover sampai ke siri yang ke-9. Banyak tu kita dah cover. Lihatlah contoh-contoh. Mungkin kalau tanya saya, kalau dari segi
pembelajaran berterusan tak cukup lah 9 ni, you boleh cari. Tapi kalau tanya saya, kita ada limitations bahawa kita kena go through seterusnya iaitu bab literature nanti. Okay, kita ada satu lagi last bab pengenalan siri ke-9 nanti pada hari Isnin. Okay, nanti hari Rabu nanti kita akan mula dengan literature review. Okay, lagi sekali pakcik mohon maaf, mungkin ada sebutan yang pakcik English salah sebut dan sebagainya. Pakcik mohon maaf. Tujuan pakcik sebenarnya terus nak bagikan semangat supaya korang boleh teruskan momentum supaya kita boleh menulis artikel. Tulis artikel ni bagi postgrad dan akademik, walaupun kalau kata pakcik pencen 2 tahun akan datang pun pakcik akan buat benda yang sama. So menulis tu kena teruskan, sebab menulis artikel kita belajar penulisan yang dalam bentuk teknikal. Jadi kita akan belajar tulis report dan sebagainya. Jadi terus belajar, kerana dengan terus belajar tu, dengan kita observe, investigate perkara-perkara yang mudah sampai ke perkara kompleks tu, akan meningkatkan pengetahuan kita. Sekali lagi pakcik mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum.